Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi. Saya masih berhutang dengan paper 1 Johor. Batu Pahat tau. Dia mungkin ada banyak soalan. So kita ada soft copy dia cuma Johor, Batu Pahat. So kita nak jawab Batu Pahat. So Batu Pahat daripada soalan nombor 1 sampai nombor 17 hari tu. Kita dah bincang. So hari ni kita nak masuk nombor 18. Boleh? Boleh sama-sama kita fokus sikit sebab rasanya dah last few questions ni memang agak mudah sikit, dia tak berapa susah sangat, more to direct number. Okey, kita pergi soalan nombor 18. The graph of quadratic fx, ni dia punya graph. Okey, nampak kuasa 2, so sama ada dia senyum atau sedih. Okey, kita tengok lagi, kita tak tahu sebab m dia kita tak tahu dia positif ke negatif, betul. So kita where m and n are constant, okay, adalah number, has a maximum point. Kalau maximum point, yang mana satu kita nak pilih, yang ini ke, sedih ke ataupun senyum? Sebab kita dah tahu dah, maksimum mesti kat atas, minimum dekat bawah. So dia cerita pasal sekarang, cerita pasal maksimum. So kita boleh pangkah lah yang minimum. Boleh. Kalau maksimum pula, maksud dia apa? Dia mana? Mesti negatif kan? Sama ada dia punya contoh lah macam ni, negatif 2 X kuasa 2, dia boleh negatif 3, X kuasa 2, negatif 4, tak kisahlah, yang ni nombor negatif, kosong tak boleh lah. So, kita pergi tengok soalan dia. Given M, dia punya nilai tadi, M ni, is an integer, state the maximum value of M. The maximum value of M, so akan jadi berapa maksimum? Maknanya dia ambil paling kecil lah, sebab dia sebut maksimum, sebab dia paling besar nombor dia nanti, faham tak? So, kita kena ambil yang paling kecil. So, jawapan dia adalah, yang paling kecil adalah negatif X kuasa 2. Jangan ambil negatif 2 pula. Sebab dia nak maksimum. So, maksimum adalah yang paling besar. Negatif 2 dengan negatif 1, negatif 1. So, jawapan A adalah negatif 1. Boleh? Sama-sama kita follow? Boleh? Tak faham? Boleh? Boleh cuba tengok balik semula. Using the answer from A. Okay, kita ambil jawapan ni daripada sini. Find the value of N when the graph touch the X axis at only one point. Only one point. Kita pegang pada benda tu. Only one point macam ni kan? Contohlah. Bila kita maksimum. Contohlah macam ni. One point. Ni contoh dia. So, ini bermaksud B square minus 4AC equal to 0. Boleh anak-anakku? Senang je kan? So, kita boleh masukkan. Tapi dia cakap using answer from A. So, kita masukkan. So, cikgu cantikkan sikit boleh? Fx sama dengan negatif X kuasa 2. Cikgu dah masukkan negatif 1 tadi. 4X plus N. So, cikgu masukkan dalam B square minus 4AC. B dia berapa? Negatif 4 kuasa 2. Tolak 4. A berapa? Negatif 1. C berapa? N. So, kamu selesaikanlah sendiri, dapat jawapan yang jadi positif 4N. Betul? Sama dengan kosong. Betul? Betul. So, akan jadi N sama dengan, di bawah sana, dia negatif, atau jawapan dia negatif 4. So, jawapan dia adalah negatif 4. Boleh ke tidak? Boleh? Boleh? Boleh. Kita terus pergi kepada soalan nombor 19. Soalan nombor 19. Okey, 19 kita fokus sikit. The graph of the function ax square plus bx plus c has equation of symmetry. X sama dengan 1. So, maksudnya simetri, contoh ya. Kita cakap dia adalah positif. Dia adalah kuadratik, dia senyum macam ni. So, dia punya axis of symmetry dia sama dengan 1. X sama dengan 1. So, contoh sini 1. So, dia 1 lah sini. Koordinat dia. Ni contoh. Okay. So, cikgu boleh buat beberapa perkara. So, kita padam dulu. So, kita ada, dia bagi point kan? Okay, point dia adalah dekat 01. Dia kata graph tu touch. Touch ada 2. So, 01. Kita tengok 01 sebenarnya apa? Sini adalah sebenarnya, bila X equal to 0 adalah Y-intercept. Boleh? Intercept. So, adalah Y-intercept. So, Y-intercept C kita dah dapat dah. C sama dengan 1. Boleh? C memang kita dah dapat. Lagi apa lagi kita nak dapat? Kita soalan dia, cari nilai A, B, C. C memang dah dapat direct. A tak tahu. B pun tak tahu. So, kita kena buat apa ni? So, kita kena buat, disebabkan ada A dengan B. Contohlah kita ambil cikgu masukkan koordinat ni. Kalau kita tak tahu apa-apa pun, kita choose masuk je dalam ni. Boleh tak kita masukkan? So, ini Y, sini X. Boleh? Kita masukkan sama-sama. Negatif 5. A negatif 1 kuasa 2 plus B negatif 1 lagi plus 1. Betul. So, kita selesaikan. Ni akan jadi kuasa 2 akan jadi positif A minus B plus 1 equal to negatif 5. So, the last answer supposed to be negatif 6 A minus B. So, bila kita nampak macam ni, ada 2 unknown. Kita tak boleh selesaikan. Betul tak? So, sebenarnya memang ada terselindung. Sebenarnya kita kena buat simultaneous ataupun kita belajar persamaan serentak. Kena minta tolong orang lain bentuk satu equation lagi dan kita bantu untuk dapat A dengan B. Boleh? Boleh? So, kita tengok apa lagi information yang dia bagi. So, dia dah bagi dekat sini apa dia? Oh, yang ini kita dah guna. Yang ini lagi kita tak guna ni. Yang cikgu hijaukan ni. Cikgu kuningkan ni. Nampak ni? Yang kuning baru ni. Yang X sama dengan 1 tu kita tak guna lagi. Sebenarnya itu apa dia lah? Dia adalah, apa dia? Dia adalah maksimum kan? Betul tak? Maksimum kan? Dia kata dekat situ. So, bila kita buat graf macam tu, sebenarnya negatif 1 tu, contohlah ni cikgu buat senyum.
Dia kata dekat sini sama dengan 1. So, sebenarnya dia adalah minimum point untuk benda tu. Boleh? So, kita terus buat formula terus. Kini nombor 1, kita punya equation. Nombor 2, kita boleh pakai formula apa? B over 2A. Nak cari maximum point. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. So, kita naik atas. B sama dengan negatif 2A. Boleh? Ini kita punya equation kedua untuk membantu equation kita yang pertama. So, cikgu masukkan saja negatif 6. Ini B kan? A minus negatif 2A. So, cikgu akan dapat A plus 2A. Negatif 6. Betul? So, akan dapat berapa ni? Akan dapat berapa? Ni akan jadi berapa ni? Betul lah kita buat ni. Negatif B masuk jadi B. Okey, betul. So, akan jadi tambah 2A. So, akan jadi 3A dekat sini. Negatif 6. So, dia akan dapat A sama dengan ni betul bawah negatif 2. So A kita dah dapat dah. Sebenarnya bukannya bentuk ini, sebenarnya bentuk sedih kan. Ni contoh dia. Kita beritahu. So A dah dapat. C kita dah dapat tadi. So sekarang kita masuk sahaja yang B. B macam nak buat cikgu? Masuk je dalam ni, ada equation. Nak masuk dalam equation ni pun boleh sebenarnya, tak kisah mana-mana yang kamu suka. So cikgu nak dapat B, cikgu masuk dalam ni lah. Nampak lebih mudah kan? Ikutlah mana-mana. So B sama dengan 4. Boleh ke tak? Senyum sikit. Alhamdulillah. Okey. Boleh, tak ada masalah. So kita teruskan kepada soalan nombor berapa ni? Nombor 20. Semangat tu, semangat 20. So 20 ni soalan dia nak cari apa? Okey, dia ni ada beberapa cara yang cikgu tengok lah. Memang boleh cara macam-macam lah nak pakai. Ada 2 cara. Nak pakai kaedah sopo pun boleh, ataupun kita guna terus kaedah compare dengan membentuk. Nak buat dua-dua ke? Dengan membentuk dia punya equation dan last kita compare. Boleh juga, tapi cikgu nampak yang betul lah, lebih sesuai untuk kita, supaya kita mantap lagi dalam sopo juga. So lebih baik kita selesaikan menggunakan kaedah sopo kan. Okey, dia ada 2 cara kot. Kalau ada satu lagi cara nanti terpulang lah. Janji jawapan kena betul. Given that the ratio root of the equality equation ni ada P kat sini, where P is constant, ratio 1 to. So bermaksud root dia ni, root dia contoh lah, root dia 1 lah, kita nak buat cara ya. X maksudnya 1 tu jawapan dia n. Dan X nombor 2 tu, nombor 1 ni nombor 1, root number 2 supposed to be to n. Macam ni. Kalau nak guna kaedah ini pun boleh, betul kita kembangkan. Lepas tu kita compare. Boleh juga guna kaedah ni. Kaedah ni pun okey, kita buat dua-dua kaedah lah kan. Sebab orang cakap macam mana ni cikgu? Okey, ini kita buat kaedah ni dulu, boleh? Kaedah ni, so cikgu akan dapat X minus n. Satu lagi X minus 2n. Setuju? Lepas tu cikgu expand kan. Cikgu equal to 0 sebab dia quadratic equation. So cikgu expand kan, nanti cikgu dapat X kuasa 2 tolak 2nx minus nx plus 2n square. Betul lah? Betul. So ni ada sama. So jadi negatif 3nx x square plus 2n square equal to 0. Okay. So sekarang nak buat apa? Dah sama ke dengan atas ni? Nampak ada 2 lah cikgu kat depan dia. Dia punya coefficient of A. So cikgu darab dengan 2 boleh tak? Darab 2 terus. So cikgu akan dapat 2x kuasa 2 tolak 6nx tambah 4n kuasa 2. Boleh? So bila apa yang cikgu akan dapat? So cikgu akan dapat, cikgu compare lah sebab dia nak P. Lepas tu cikgu compare je P dengan ini. P equal to 4n square. Boleh? Boleh ke tidak? Okey. Yang satu lagi kita takkan dapat lah sebab ada 2. So kita compare satu lagi ni, yang tengah-tengah ni, B. B dia ni, B dia ni. So negatif 6n, betul lah? 6n sama dengan negatif 21. Ataupun ini tolak ni, jadi positif lah. So kita akan dapat n sama dengan berapa? N sama dengan berapa? So nanti kita akan dapat n sama dengan 21 per n. Apa ni? Kenapa jadi salah? 21 sahajalah. 21 n apa? So kita akan dapat 21 per n. Ini 21 per 6. Lepas tu kita masukkan dalam sini 4, 21 per 6 kuasa 2. Nanti kamu selesaikan, kamu dapat jawapan P sama dengan 49. Boleh. Ini satu kaedah juga. Boleh juga diterima terima akal sebab dia menggunakan kaedah dikembangkan and then dikomparekan. Boleh. Satu lagi contoh cikgu buat. Ini kaedah sopo. Kita buat. Cuba buat. Kaedah sopo. Sopo ni kena hebat sikit lah. X sama dengan, contoh cikgu nak bagi apa? Alpha dengan, satu lagi dia kata 2 kali ganda kan. So alpha, 2 alpha lah. Betul. 2 alpha. Lepas tu cikgu nak buat so. Okay. So sama dengan apa sebenarnya? So sama dengan apa? Kita nak, kalau kita nak guna kaedah so, kita kena bentukkan dia kan. Kena readjust balik. Kalau guna kaedah nak compare melalui formula. Kali ni cikgu tak nak compare melalui formula, cikgu nak guna pakai formula negatif B over A tu. Boleh Ingat So negatif B over A sama dengan 21, cikgu ambil je. 21 over apa? Over 2.
Kan 21 tahu kan sebab negatif jadi positif. So dapat jawapan sama dengan 3 alpha. Ini kita punya equation yang pertama. Equation yang kedua adalah PO. PO adalah hasil darab. So akan jadi P over 2. P over 2 dapat macam mana? C over A kan. C bagi A. Kalau tak dapat dia tulis C over A. C over A. So C adalah P 2. Boleh. So dapat jawapan 2 alpha square. Ini PO. PO kena darabkan lah. So ini adalah yang kedua. So kita bolehlah masukkan. Kita dapat contoh sini cikgu dapatkan alfa. So alfa dapat 7/2. So cikgu masukkan dalam ni. P per 2 sama dengan 2 7/2 2. Cikgu 2 ni cikgu naik atas. So dia jadi 4. Sini cikgu kembangkan 49/4. Ni P. So nanti last kali cikgu akan dapat benda yang sama juga. P sama dengan 49. So boleh pakai mana-mana. So cikgu dah bagi option pada kamu. So kamu boleh pilih sendiri. Boleh? Boleh? Okey, kita cuba jawab soalan seterusnya. Soalan nombor 21. 21 pula wall kat sini. Okey. Sini ada lantai. Floor wheel with radius being placed at the corner of the room like in a diagram 21. Given that distance from P from the wall and room floor at 2 tu yang mana satu? 2 tu jarak dia daripada dinding. So maksudnya 2 lah sini. Sini 2. Dan sini adalah 1. Betul ke? Okey, bermaksud ini bukannya ditunjukkan tengah-tengah. Kena faham tu. Bermaksud kalau kita lukis betul lah macam ni lah. Macam ni. Sebab gambar dia tak apa cantik sangat tu. Tak cantik ke? So maknanya dekat sini lah. Sini. Kita buat lah macam ni. Sebab dia tulis P tu dekat situ kan. Sepatutnya P dia ke bawah lah sikit. Baru nampak logik sikit. Jarak dia 2. Sini 2, 1. Faham tak maksud cikgu? Okey, tak apalah. Kita terima akal yang tu. Sebab gambar tidak melambangkan apa-apa pun. Dalam muka surat depan sekali dah bagi arahan. So, dekat sini dia kena. Dia kata apa ni? Given the distance from point P adalah dia punya locus. Umpama locus. Ni lah, bayangkan yang locus. Wall, find the value of wheel radius. So, dekat sini. Apa dia yang kita perlu tahu? Cuba kita cikgu. Apa yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu cari jarak. Contohlah, cikgu nak buat macam nak cari locus. Kita cakap lah ini adalah locus P. Boleh? Locus P kita nak cari tengah sebab kita nak tahu berapa dia punya jarak. Contoh cikgu buat center. Okey, contohlah. Cikgu tak tahu center. Cikgu cuma tahu ni satu je tadi. 2, 1. Betul? So, cikgu nak buat PC. Sama dengan berapa? PC sama dengan R. Radius kan? Ni jarak ni di sini. Radius lah. So, PC sama dengan R. So, P kita berapa? 2, 1. C kita tak tahu. Kita nak buat ni lah. Kita akan dapat macam ni. So, dia kebahasaan kita akan buat macam ni. Kita akan buat formula distance. Kan? Kuasa 2. Boleh? Kuasa 2 tengah-tengah ni tolak. Lepas tu kita masukkan 2. Sini masukkan X. X sini. Ni 1. Nampak ke ni? 1. Ini adalah Y sama dengan R. Kalau macam ni, kita takkan dapat dia punya R lagi. So, apa masalah kita sekarang ni? So, masalah kita sekarang ni, kita kekurangan satu lagi information. So, tengok betul-betul. Yang ni kita tengok betul-betul. So, kita kena tahu juga dekat mana. Apa dia punya center. Sama P dah ada. Bermaksud C ni kita kena tahu koordinat juga. Kalau kita tak tahu memang susah nak dapat jawapan. Tak kisahlah, kita kena cuba perah otak sikit. Bermaksud dekat sini. Okeylah, contoh cikgu bagi tahu Okey, sini tengah-tengah dia. Cikgu tarik ke tepi boleh cari straight. Disentuh satu. Sini pun sentuh satu juga. Nampak tak? Ini sebenarnya dia punya hidden lah. Hidden information yang kita kena cari sendiri. So, bermaksud, ini apa nama dia ni? Radius kan? So, sini pun radius. Kamu tarik mana-mana pun, satu wheel, dia punya jejari dia tetap sama. Mana boleh satu tayar, jejari dia berbeza-beza. Betul tak? So, bermaksud, center dia kita dah tahu sebenarnya. Walaupun in term of R. Tapi kita boleh selesaikan. So, bermaksud, C tadi yang kita let, yang kita buat X, Y tadi, kita kena tukar. Jadi, RR. Boleh. So, sebenarnya macam ni lah, bang. Kita tukar balik, ambil merah. Kita padam. X ni kita padam. Y pun kita padam. Boleh. R macam ni, macam begini. Lepas tu buat macam biasa, cikgu bawa R pergi sini, selesaikan. Cikgu kuasa 2 ambil sana, situ kembangkan macam biasa. Dapat R, cikgu buat kembang 4 tolak 4 R tambah R kuasa 2. Sini pula tambah tak ada masalah, cikgu terus buat 1 tolak 2R tambah R. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. So R akan jadi settle nanti, hilang. So last kali kamu akan dapat jawapan R kuasa 2 tolak 6R tambah 5. Betul Dapat A sama dengan 0. Boleh cari dia punya root, tekan calculator pun boleh, tak ada masalah. Boleh buat sekarang, nanti kamu akan dapat R sama dengan 1 dan 5. Okey, 1 dan 5. Okey, contoh, kita kena buat pilihan lagi. Sini dah tadi apa? 2, 1 kan? Okey, so jawapan dia kata R ni 1. So, 1, 1. Betul ke 1 kat sini? So, sebenarnya 1 tak boleh pakai lah.
Sebab kalau satu, koordinat satu dekat sini kan bang. So, satu tidak logik. So, bermaksud jawapan dia adalah 5 dan kita boleh pangkah jawapan satu. Boleh? Boleh? Atau boleh? Atau boleh? Okey, 21 dah settle. Alhamdulillah. So, kita boleh terus pergi soalan nombor 22. 22. Ni pun more to the knowledge. Basic knowledge. Boleh. So, kita tengok betul-betul. Determine whether, cikgu suka lah tengok nampak soalan ni, cikgu dah tahulah soalan ni senang sikit lah untuk kita jawab. Determine whether the inverse function exists of the following. Inverse function, kita kena tahu satu benda. Boleh tak kita recap sikit dekat sini? Okey, kita ada apa? One to one. Betul ya? One to many. Many to one. Ambil. Lagi? Many to many. Okey. So, ada 4. Okey, cikgu tanya soalan pertama. Yang mana satu adalah function? Ni yang memang tak tahu tak? Sebenarnya function adalah one to one dengan many to one. Ini kena ingat. Kalau tak tahu pun hafal je lah. Jadi kena ada basic. Kalau tak tahu nanti jumpa kawan-kawan tanya. Apa beza dia? Okey. Dan sekali, yang mana satu function ada inverse? Inverse cuma ada daripada sini kita pilih satu. Sebenarnya adalah one to one sahaja. Boleh. Ini contoh basic knowledge yang kita perlu tahu. Sekarang kita jawab dulu lah. So, yang mana ada one to one? Sini adalah one to one. Yang ini bukan one to one. Ini bukan. Boleh. Macam mana cikgu dapat? Boleh tengok balik semula macam tu. Macam mana kamu tahu. So, dia kata, so determine. So, ini adalah ya. Cikgu dah tanda dah pun. Ni jawapan dia ni. Ni salah. Ni salah. Boleh tulislah sendiri. Jangan malas sangat kan. Okay. Malas kata soalan dia. Function f is defined by fx sama dengan px. Where p is a constant. P tak boleh satu. Okay. Cikgu faham. Tak boleh satu. Sketch the graph of f and f inverse. Okay lah. Kalau kita tak tahu sangat soalan ni, jangan kita tinggalkan kosong. So, kita kena cuba juga. Kita ada cara nak cuba kan. So, cuba sekarang kita lukis f dulu. Macam biasa. Boleh tak kita masukkan nilai? Boleh ke tak? So, kita akan dapat contoh. Yang ni dapat ni, px, p tak boleh satu. So, kita lakar sebab dia suruh lakar, sketch je. Boleh tak kita masuk, kita lukis fx sama dengan px? Boleh tak kita lukis? Boleh ke tak? Maksud dia apa ni? Dia tak boleh satu, kita letaklah dua. Kita assume je kat sini. Sebab dia nak sketch je. Boleh tak letak dua? Kita letak je dua. Ini kita buat. Kita sketch. Sebab dia nak sketch, dia nak tengok-tengok je. So, bermaksud bila 2x bermaksud graf kita, okey lah. Fx sama dengan x sama dengan macam mana graf dia? Ini fx ni sebenarnya y kan? Y sama dengan x. Macam mana graf kita? Kita akan jadi macam ni kan? So, bila bermaksud kalau nombor tu semakin meningkat, 2x dia akan jadi semakin cerun. Macam tu lah. Kalau 3x dia akan jadi lagi cerun. Macam tu maksud dia. 4x dia lagi tinggi macam tu. Itu maksud dia, kamu kena faham. So, sekarang ni kita dah tahu 2x, cikgu naikkan sikit je. Okey, ni dia. Okey, siap. Tariklah sampai bawah. Sketch dia tak tengok pun, dia nak tengok dalam graf saja. Dia dah bagi dah kan dia punya jawapan. Okey, kalau inverse pula macam mana cikgu? Okey, inverse pula, contohlah kita punya f adalah yang ini. Boleh? Kita sama-sama tengok. Efek adalah ni, kita buat inverse. Kita belajar inverse macam mana? Kita akan buat macam mana? Y, betul tak? Kita akan buat y sama dengan 2x. Lepas tu kita bawa y over 2. So, x. So, kita buat conclusion inverse fx sama dengan x over 2. Boleh? Bermaksud sekarang ini adalah, contohlah ini adalah y ya. Contoh kita ambil y. Contoh, kita nak lukis gambar macam mana? Bermaksud, maksud apa? Contohlah y sama dengan 2. X sama dengan berapa? X sama dengan 4. Boleh? Faham tak? Mana kita buat koordinat? Okey lah. Ini cikgu buat. Cikgu masukkan nak lukis gambar. So, cikgu masukkan y sama dengan 2. X sama dengan berapa? X sama dengan 4. Maknanya dia bentuk koordinat. Macam ni. Okay, kita ambil 3 pula boleh? 3 pula dekat mana? 3. Kalau 3x per 2. So, dia akan jadi, bila y sama dengan 3, x akan jadi 6. Macam tu. Betul kita lukis je. Boleh? Kita lukis je. Okey, kita lukis. Kita bayangkan 42. 42 kat mana ni? 42 kat bawah sikit. Maknanya dia turun sikit lah. Maknanya 6, 3 naik sikit. Boleh tak faham maksud cikgu? So, kita boleh ambil. Kita ambil pen mana ni? Pen merah. Sini. Kita terus buat. Inilah dia punya bentuk graf dia. Tak pun nak buat putus-putus pun tak ada masalah. Jadi, kita buat. Dia suruh buat pada satu graf kan? Dia cakap dekat sini, fx on the same. Boleh. So, dia dah dapat tahu. Dia buat. Pen kita dah lukis dah. So, bolehlah. Cantik-cantik sikit boleh buat. Maknanya satu tinggi. Yang hijau tu adalah fx. Ini adalah kita punya fx. Betul? Yang ini adalah kita punya f inverse. Sebenarnya dia seumpama cermin. Sebenarnya dia dekat sini lah. Yang tengah-tengah ni adalah dia punya cermin. Kalau kamu belajar lagi lah. Dia akan berreflect macam tu. Dipanggil inverse. Boleh? Tanpa membuang masa. Boleh tengok betul-betul. Hadamkan betul-betul apa yang cikgu cakap. Ada tips-tips yang berguna. Kamu boleh pakai. Kalau tak tahu sangat nak buat apa, lukis sahaja. Dengan apa yang kamu tahu. Macam inverse kita tahu kan. So, kita buatlah. Lepas tu kita cuba lukis. Macam ni rupanya. Macam tu lah maksudnya. 23. Boleh? Sama-sama kita tengok 23. Anak-anakku. 23. So, kita pergi kepada soalan. A straight line. Ini bentuk apa ni? Pintasan. Betul?
Bentuk pintasan. Lepas tu kita baca lagi cut x-axis P, Y at Q. Okey, boleh faham yang itu. So, tak ada masalah rasanya. So, kita boleh tahu dah dekat mana dia potong. Ini pun adalah knowledge yang kamu boleh tahu. Siapa yang tak tahu lagi boleh tengok betul-betul. Bermaksudkan ni cikgu buat simple ya. Kalau sini, kalau x over 6 bermaksud dia punya x intercept adalah 6. Boleh, x intercept adalah 6. Ni 6. Y intercept dia berapa? Negatif 8. Sebab asal dia x over a plus y over b equal to 1. So, sekarang 1 dah follow. Kalau 2, kamu kena re-edit balik semula lah. Boleh tengok video-video cikgu sebelum ni. Ada ajar juga benda ni. So, boleh tengok. So, dia adalah negatif 8. Negatif 8 bukan kat atas cikgu kat bawah. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Kita buat je negatif 8. So, kita punya kat sini adalah macam ni nanti. Lebih kurang. Boleh. So, soalan dia kita bagi the gradient of the straight line. Gradient supposed to be positive. Kita ambil gradient yang ini. Berapa panjang ni? Kalau kita belajar gradient kan, dia akan ambil y kan. Dia akan ambil yang, apa panggil ni? Vertical bahagi horizontal. Vertical, ini vertical bahagi dengan horizontal. Lepas tu kita buat lah. Vertical dia berapa? Ambil panjang dia 8. Jangan ambil sekali negatif. Sebab kita nak ambil panjang tu je. So, bahagi dengan 6. Sama dengan 4/3. Lepas tu kita check balik. Kita punya graf naik bukit kan? Naik bukit is positif. So, jawapan dia adalah 4/3. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Okay. Ada lagi soalan? The equation of the perpendicular bisector of the straight line. Okay. Okay. Kita buat macam ni. Cikgu padam sikit supaya kamu lebih nampak. Kita lukis balik semula. Ni apa tadi? Ni contoh lah. Ni tak payah padam juga. So, bermaksud gambar kita nanti macam ni Macam ni. Boleh? So, dapat macam ni. So, dia akan dapat dalam masih lagi atas. Macam ni. Negatif 8. Macam ni kan? Negatif 8. Sini 6. Betul? So, soalan dia sekarang. Sini berapa koordinat? 6, 0. Sini 0, negatif 8. So, kalau kita nampak aja perkataan perpendicular bisector, tolonglah. Bila nampak aja apa-apa soalan perpendicular bisector, tolong cari titik tengah. Cari titik tengah dekat sini. Berapa? Tambah 6 tambah 0 bahagi 2 jadi 3. 0 tambah dengan 8 bahagi 2 akan jadi negatif 4. Betul? So, itu koordinat titik tengah. Lepas tu kita boleh buat straight line. Straight line ingat yang M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Macam cikgu tak ajar soalan ni. Cikgu cakap terbalikkan je tambah negatif. So, bermaksud 4/3 terbalikkan jadi 3/4 tambah negatif. Kalau yang positif, jadi negatif. So, ini kita punya gradient untuk garisan yang ini. Lepas tu cikgu masukkan sahaja dia punya point. Boleh tak kita buat sama-sama? Sampai ke bawah pula. Y. Masuk terus boleh? Tak payahlah, kita buat nanti kamu tampak. Y mx plus c kemalasan. So, dia punya koordinat adalah negatif 4. Ini kita punya gradient yang baru. Negatif 3/4. Betul berapa? Dia punya x berat 3. Tambah c. Lepas tu kamu dapat selesaikan ni. 9 bagi 4 bawa sana. Nanti dapat c sama dengan negatif 7/4. So, last kali kita tolong cantikkan sikit. Negatif 3/4 x. Ini sebab dia nak equation kan? Ni equation of the straight line. Equation of the straight line. So, inilah jawapan dia. Boleh? So, 23, Alhamdulillah, boleh dapat jawapan. Senang sangat sebenarnya. So, harap kamu tak ada masalah lah berkaitan dengan soalan itu. Boleh, kita pergi kepada soalan seterusnya. Alright, 3 fair coins are tossed simultaneously. H denotes the event obtaining head and T denotes the event of obtaining tail. Wow. P represent the probability of success in obtaining head. Macam mana tu? Ingat, maknanya cerita pada hari ni adalah kalau dapat hit baru cikgu berjaya. Kita kena faham yang tu. Kalau berjaya, dapat hit. Kalau dapat hit, berjaya. Boleh faham? So, bermaksud yang tak berjaya adalah tail. Boleh? So, sekarang ni soalan pertama, list all the possible sample space for, cikgu rasa yang ni dia silap. So, 3, bermaksud kat sini ada 3. So, bermaksud dia nak, apa ni? 2 kali head. P adalah head kan? 2 kali head dan 1 kali tail. Boleh faham? Dia nak yang ada 2 head dan 1 tail. So, sekarang macam mana ni? Berapa kali dia toast? 3 kali. So, kalau macam cikgu lah nak bagi kamu nampak, so cikgu akan buat macam ni lah, macam biasa. Macam mana cikgu? Cikgu buat macam ni. Cikgu ni insan yang lemah kan? Cikgu buat juga macam ni. Tak tahu lah nak bagi nampak. Bukannya sebab kita nak cepat tak. So, kita nak bagi kamu nampak. So, HT. Betul? HT. Ada orang guna kaedah table kan? Boleh juga. Tak ada masalah. Ikut yang mana kamu suka. Cikgu suka ni lah. Tak tahulah kenapa. Tak boleh berubah bagi bentuk table tu. Memang tak boleh masuk. Macam makan apa? Macam makan nasi lemak lah. Dengan atu canai kan? Tak boleh lah dipisahkan dengan orang Melayu ni kan? Dia suka. Melalut lah cikgu ni kan? So, contoh cikgu selesaikan ni dulu. Yang jadi T. Tabung haji apa? Tabung haji THT. Jadi TTH. Dan last kali adalah TTT. Okey, boleh tengok yang ni. Kita tengok yang mana ada 2 kali head dan 2 kali head, 1 tail. So, ini 3 head. Oh, ini 1. Ini 2 head, cikgu. Ini 2 head, cikgu. So, jawapan dia adalah, dia suruh list of sample space. So, jawapan dia adalah, cikgu tulis kat sini boleh. Sample space kena buat curly bracket. So, HHT. Lagi ke tu? HTH dengan THH. Ada ke lagi? Tolong cikgu, ada ke lagi? Check balik, double check. Okey, sini dah betul lah. So, itu je. Okey, sekarang ni dia nak buat plot the binomial distribution.
Bermaksud dekat sini kita kena plot. Ingat tau, kalau plot binomial, ini soalan yang jarang-jarang kita jumpa sebenarnya kan. Plot binomial distribution. So, dia macam ni lah yang biasa kita tengok soalan yang tanya kita, tapi dia tak pernah pun suruh kita lukis. So, boleh tak kita lukis lagu ni? Kita buat PX, ini ingatlah sebenarnya X kecil. Ini dia punya berapa kali tu. So, kita buatlah sini. Okay. So, dekat sini kemungkinan dia tos. Mungkin 3-3 tak dapat. So, bila sebut binomial, dia start dengan kosong. Mungkin 3-3 tak dapat head. Mungkin 1 je dapat head. Mungkin 2 je dapat head. Mungkin 3 je dapat head. Boleh? Sekarang ni kita nak tengok betul-betul. Yang kosong, semua tak dapat head. Ada berapa? Ada berapa? Berapa tu apa berapa cikgu? Ada berapa? Ni punya kebarangkalian kat sini. Satu je lah. T. Betul? Dia tak dapat head. Dia dapat tail. So, kita punya ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bermakna 1/8. Boleh? 1/8 nak tulis sana. Okay, kita buat 1/8. Sini, 1/8. Boleh? Kosong, kita buat macam ni. Okay, 1/8. Kalau 1 bermaksud dia dapat 1 kali head. Okay, kita padam semua. Takut kita keliru. 1 kali head. 1 kali head 1 kali head kita bagi je lah. 1 kali head. Mana 1 kali head? Oh, ini 1. 1 kali head. 1 kali head. Betul? 1 kali head. Ada 3. Betul? So, 3 bermaksud 3/8. So, yang ni kita boleh letak 3/8 dekat atas lagi lah. So, cikgu ambil ni macam ni lah. 3/8 kat atas ni. Macam ni. 1 tarik atas. 3/8. Okay. Kalau 2? Kalau 2? 2 kali kita ambil pen lain pula. Takut keliru. Kalau 2 kali head. Ini 1. Ini 1. Ini 2 kali head. 2 kali head. Ada lagi. Ada 3 juga. So, 3/8 juga. So, bermaksud 2 dengan 3 sama. Boleh? Tarik atas. Tarik atas. Allah, tak sama pula. Baik, make sure sama lah. Ni kamu pakai baris kan? Cikgu tak pakai baris. Okay. So, the last one 3. 3 ni maksud 3 head. Mana 3 head? Ada 1 saja. So, 1/8 juga. So, kita ambil warna ni. 1/8 juga. 1/8 dia kat sini. 1/8 dia sama je tadi lah. Alhamdulillah, siap. So, inilah dia punya binomial punya distribution punya graph. Binomial distribution punya graph. Boleh ingat? Tolong ingat. Tolong faham. Tengok balik apa cikgu cakap. Kalau kita lemah sangat, kita buat je bentuk ni. Tak ada masalah. Janji kita faham. Boleh? Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Alhamdulillah. Okay, kita ada cerita pasal apa ni? Nampak macam susunan. Kita tengok diagram 25 shows the position of 6 pitches consists of mother, father, 3 daughter and son. So, ada mak ayah, 3 anak perempuan dan seorang lelaki. Okay? And son on the wall of a house. Okay. Soalan nombor 1. Number possible arrangement. So, possible arrangement, kena jawapan berapa? So, possible arrangement, kita terus cari dia punya possible. So, ambillah 6 P6. So, ada 6 tempat duduk, contohlah macam ni kan. Okay, so possible arrangement, dia duduk di mana-mana pun. Ayah duduk bawah, mak duduk atas. Tak ada masalah, dia campur-campur, dapat 6 P6. Boleh? 6 P6, tekanlah calculator sendiri. Boleh ke tidak? So, jawapan berapa? 6 P6? 720. Okay, dah sekali B. Ini bulat apa? Bulat maknanya tak dapat. Kita dapat. The number of possible arrangement. If a parent's image is arranged in a top row and 3 daughter have to arrange next to each other. So, bermaksud 3 anak perempuan ni kena duduk bersama-sama. Boleh? So, bermaksud bila duduk bersama-sama tu macam beginilah. So, cikgu jadikanlah yang atas tu turun bawah lah. Kita buat 6 ke bawah lah. Senang. Boleh tak? So, di sini mesti mak ayah duduk. So, cikgu buatlah 2P2 ataupun 2 factorial. Boleh juga. So, yang 3 orang tu duduk bersama-sama. Kalau 3 duduk bersama, cuba tengok cikgu punya. Cikgu ada pernah belajar lesson sebelum ni. Permutation duduk bersama-sama. Boleh tengoklah sendiri kan. So, yang duduk bersama-sama berapa orang? 3. So, cikgu buat 3P3. Apa ni? Aku buat ni. 3P3. 3P3. Okey. Lepas tu cikgu nak buat apa? Bila duduk bersama-sama, kita buat macam ni kan. Kita bayangkan dia adalah 2 rumah. So, ada berapa rumah ni? Ini 3 orang duduk satu rumah lah. Maknanya duduk satu rumah 3 orang. Dia ada, ini lelaki duduk seorang-seorang. So, kita kena darab lagi. Darab dengan berapa? Ada berapa rumah dekat sini? 1, 2. Cikgu darabkan. 2P2. So, kamu boleh darabkan semua. Kamu akan dapat 24. Ni memang direct. Sama je macam kita belajar. Untuk permutation yang mudah ni duduk bersama-sama. Ataupun duduk berasingan. Kalau duduk berasingan, kita ambil semua. Kita tolak yang duduk bersama-sama. Kita akan dapat berasingan. So, this one is very simple. Memang senang. Boleh direct, cikgu rasa semua orang pun boleh jawab sebenarnya. So, Alhamdulillah, kita dah habis sampai soalan 25. Alhamdulillah, less than 30 minutes. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi fokus. Terima kasih kerana support. Alhamdulillah, moga-moga semua pun mendapat rahmat, mendapat iktibar lah daripada apa yang kita cuba sampaikan. Semoga semua orang berjaya lah. Semoga pula. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berjaya. Hayya ala solah pula. Hayya ala falah. So, semoga kita menjadi orang yang berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.